Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga gila sebab diberi penghormatan oleh Black Shark untuk unbox dan juga tengok mereka punya smartphone terbaru iaitu Black Shark 4. Untuk pengetahuan anda, ini one of the best gaming smartphone yang kita boleh dapat dalam pasaran kita pada tahun 2021. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ini, jom kita godek-godek Black Shark 4 ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Ini packaging untuk Black Shark 4. Kalau tengok dia punya design packaging tu lebih kurang sama dengan Black Shark sebelum ni. Dia memang bawa konsep simetri tu. Kita pusing je belah mana, belah atas, kanan, kiri, kita akan dapat design yang lebih kurang sama. Okey, ini dalaman dia. First kali dalam kotak ni kita ada protective case. Material dia macam hard plastik macam tu. Dan dia ada paperwork dia. Tolak tepi semua. So, ini dia punya smartphone. Pun kita tolak tepi kejap. Ni dia punya spek lah. Tak apa, kita baca lepas ni. So, ini antara benda yang mantap ada dekat Black Shark 4 iaitu dia punya fast charging adapter ni 120 watt. Lepas tu dia punya kabel USB Type-C punya kabel lah. Okey, kita pergi kepada dia punya main unit. Okey, jap saya buka dia punya plastik dulu. Alright, compare dengan Black Shark 3, Black Shark 4 ni lagi ringan sebenarnya. Kalau tak silap saya, on paper berat dia ialah 210 gram. So, design dia dekat belakang memang totally different dengan Black Shark 3, yang mana saya lebih prefer design yang macam ni. Macam Black Shark 3 kan, dia punya design tu macam Black Shark try hard untuk letak gaming feel dekat Black Shark 3. Tapi untuk Black Shark 4 ni, dia nampak lebih clean, nampak lebih elegant. But still ada macam X tu dekat belakang dia. Dia datang dengan 3 biji kamera dan bahagian tepi belah kanan sisi kanan ni dia ada 2 pop-up trigger, magnetic pop-up trigger. Lepas tu ni dia punya power button berserta dengan fingerprint scanner. Lepas tu di bahagian atas ni ada satu speaker. Lepas tu di bahagian kiri pula kita ada SIM card slot dan juga volume up and down. Dan di bahagian bawah, wow, dia masih kekalkan audio jack dia dekat sini dan dia pakai USB Type-C lah. Kita akan buat first turn on, lepas tu saya akan tengok dia punya performance macam mana. Okey, technical spec untuk Black Shark 4 ni, yang pertama dia punya chipset. So, dia pakai Snapdragon 870, yang mana Snapdragon 870 ni, dia automatic datang dengan 5G dan juga Wi-Fi 6 lah. Itu yang pertama. Yang kedua, model yang saya dapat ni, dia pakai 8GB RAM dan juga storage 128GB. Untuk RAM tu, dia pakai RAM yang baru. Dia pakai DDR5 yang mana dia 50% lagi laju compare dengan DDR4. Lepas tu dia punya size screen tu ialah 6.67 inci dengan 144Hz refresh rate. Dia pakai AMOLED, that's why dia punya warna tu cantik lah. 144Hz refresh rate ni kalau monitor gaming tu benda biasa lah. Tapi kalau untuk smartphone, ini antara yang paling laju lah sebenarnya. So, kita pergi dekat dia punya display. Okay, so sekarang kita tengok dia punya refresh rate. Dah set kepada ultimate. So, macam anda boleh nampak sekarang, lantunan bola kalau kita set kepada 144Hz, dia nampak lagi smooth compare dengan yang 90Hz dan juga 60Hz. Kalau Black Shark 3 tu, dia datang dengan 90Hz lah. Alright, sekarang saya akan test dia punya kamera. Okey, dia punya main kamera dia datang dengan 48 megapiksel dan f1.8. Lepas tu secondary kamera dia punya wide angle. So secondary kamera dia 8 megapiksel dengan f2.2 dan dia datang juga dengan makro. So makro ataupun third kamera ni dia punya megapiksel 5 dan aperture dia 2.4. Sekarang saya nak test kualiti kamera dia. Dia punya foto tu. Jap saya ambil saya punya hero. Alright, so saya ada Robbie Lucy, lepas tu saya ada Shang, saya ada Enel, saya lupa. Ni yang elektrik punya. Inilah orang yang minat One Piece Okey, sekarang saya akan fokus kepada Shang. Yang tengah ni. Okey, kualiti dia quite good. Gambar Shang dekat tengah tu nampak detail. Tapi ni bukan 48 megapiksel, ni yang biasa saja. Dan dekat belakang bokeh dia tu cantik jugalah. Okey, warna dia dia tak adalah kita cakap macam cool sangat dan dia tak adalah hot sangat. Dia macam tengah-tengah. Balance lah. Dia punya white tu bagi saya balance. Lepas tu kita test dia punya ultra wide. So ultra wide dia, kita test ultra wide. Jap.
Okey, setting dia saya belum familiar lagi sebenarnya. Okey, ultra wide dia macam ni. Jap, saya nak cuba bandingkan yang biasa dengan ultra wide. So ini yang biasa dan ini yang ultra wide. Okey, ini ultra wide dan ini yang biasa punya. Okey, untuk ultra wide ni nampak macam di kiri kanan dia dekat hujung-hujung tu macam ada vignette. Saya tak tahu sebutan dia vignette ke. Tapi dia yang warna putih punya, nampak dia macam kelabu-kelabu sikit dekat ujung tu. Then of course bila kita guna ni, dia punya sharpness tu memang berkurang sikit and nampak. Sebab bilik saya sekarang ni agak gelap sebenarnya. So nampak noise lah untuk dia punya ultra wide ni. Seterusnya saya nak test dia punya macro lens, which is yang ketiga ni. So ni ialah macro lens, dia datang dengan 5 megapiksel. Kita tengok macro lens, kita tengok tulisan lah. Okey, kita tengok tulisan ni. Wow, dekat pun tak ada masalah. Wow, sangat dekat ni. Wow. Macam transkrip saya tengok ni. Cantik dia punya makro kamera, memang cantik. Saya rasa tak puas, saya nak tengok pada benda lain juga. Ini tulisan yang lagi kecil. Wow. Dia punya makro kamera betul-betul buat saya impress lah. Okey, sekarang kita nak test dia punya kamera selfie dekat depan tu. So, kamera selfie Blackshot 4 ni dia datang dengan 20 megapiksel dengan f2.45. Jap, saya nak selfie dengan orang di sebalik tabir iaitu Syakir. Kita pusing dulu. Alright. Oh, saya suka dengan dia punya kamera selfie ni. Muka saya dia tak buat, yalah kita set macam saya pakai Samsung Note 10 Plus, walaupun kita dah set filter tu kepada kosong, dia still ada makeup lagi. Muka saya nampak macam suci murni. Sedangkan saya gangster, muka memang nampak, kita kan cakap garang tu, nampak kita punya jerawat-jeragat bagai tu kan. Tapi kalau untuk Blackshot 4 ni, bila kita set dia punya filter kepada kosong, dia betul-betul kosong. Kita boleh nampak sangat-sangat detail. Anda boleh nampak saya punya rambut. Syakir pun dia tak blur sangat lah. Syakir pun okey. Okey, apa pendapat Gay? Tengah tidur. Hebat, mengigau. Syakir mengigau sebenarnya. Tapi saya suka dengan dia punya main kamera ni, saya suka. Dia punya selfie kamera tu agak cantik lah. Sekarang saya nak test kualiti dia punya speaker. Dia datang dengan stereo speaker, atas bawah punya speaker ni. Kalau ikut kepada firasat saya, dia punya dari segi volume tu dia memang tinggi, dia memang kuat. Dari segi audio quality, bass dia tu kurang. Dia punya low memang ada, tapi bass dia tu tak panci. Bass dia tu tak panci. Kalau compare dengan Blackshot 3 sebelum ni, lebih kurang sama lah sebenarnya. So, audio dia compare dengan smartphone biasa memang lagi padu, cuma dia bukanlah yang terbaik gitu. Next, tentang screen untuk Blackshot 4 ni, yang pertama dia punya size tu 6.67 inci lah, dan dia datang dengan Super AMOLED. Sekarang saya nak tunjuk kepada anda kualiti warna yang mampu Blackshot 4 ni deliver kepada user. Untuk makluman anda, dia punya nit tu 500 nit. So, kalau kita guna bawah cahaya matahari pun sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, jap saya buka 4K ni dekat Costa Rica kita. So far warna dia bagi saya sangat-sangat natural. Lawa. Pantulan. Dia punya kualiti warna memang cantik lah. Dia HDR10+. That's why dia punya kontras tu tinggi kan. Dan warna putih dia pun nampak cantik lah. Dia punya warna putih tu tak adalah macam warm ke, tak adalah cool, dia betul-betul putih. Jap saya tanya pendapat orang yang kedua. Okay, macam mana Gay? Pendapat Gay? Color dia sangat rich, saturated, vibrant and true to life pun ada. So, bukan saya seorang sajalah yang kata dia punya color tu cantik. Okay, sekarang kita akan test dia punya gaming performance. Saya dah pun install PUBG M PUBG Mobile dekat sini. Kita tengok dia punya setting yang mampu kita buat dengan Blackshot 4 ni. Okay, untuk grafik setting kita boleh pilih ke Ultra HD sebenarnya, tapi kena download dulu. Tak apa, untuk detail-detail macam tu nanti saya cerita pada next video. Sekarang kita tahu yang kita boleh set kepada Ultra HD, cuma sekarang kita set ke HDR dan kita punya refresh frame rate tu kita set kepada Extreme. Untuk pengetahuan anda, yang reporting rate untuk Blackshot 4 ni ialah 720Hz. Jadi dia takkan ada delay lah bila kita bergerak kan. Kita punya jari ni bersentuh dengan dia punya screen. Lepas tu dia datang dengan satu magnetic pop-up trigger yang ada dekat atas ni. Bila kita tarik dia,
Oh, dia keluar. And dia ada kiri kanan. Dia ada kiri kanan. Sekejap, saya tunjuk. Okay, boleh nampak tak? Saya tarik dia, Pap. Sekali lagi. Pap. Dia ada bunyi sebenarnya. Dia ada efek dia. Sekejap. Oh, shock. Tapi saya tak tahu macam mana kita nak map dia. Saya tak tahu macam mana kita nak assign button dekat dia. Macam saya bagi tahu tadi, yang detail-detail tu kita akan tengok pada next video. Sekarang saya just nak test dia punya. Grafik dia memang lawa, nampak habis. Nampak pantulan cahaya dekat situ. Kalau dekat komputer ni saya dah sebut ni, ray tracing on ni. Gurau. Okay, kita akan main satu game. Untuk pengetahuan anda, saya noob main apa-apa game sebenarnya. Bukan PUBG Mobile je. Semua game saya tak pandai main. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu kepada anda, grafik dia sangat-sangat cantik lah. Wow. Saya rasa ni bot ni. So far saya test ni, tengah-tengah test ni, belakang dia belum rasa panas lagi lah. Rasa normal lagi. Sound dia macam mana Cika? Sound dia okey. Dia speaker, dia ada stereo speaker. So macam tadi kan, enemy datang memang tahu dia datang dari belah kanan. Cuma saya tak pandai nak bergerak ke kanan. Tapi apa yang saya boleh garanti kepada anda, color dia, screen dia memang cantik lah. And dia punya pergerakan tu smooth. Saya punya enemy. Enemy ada. Oh, okey. Saya nampak. Di manakah? Oh, ni. Apa tadi? Oh, ni lag ni. Okay. Alright. So guys. Okay guys. Saya tak mati lagi. Tapi kita hidup di Malaysia. Saya pun pasang Streamix. Anda pun tahu dia punya connection macam mana. But saya dah dapat overall, kita cakap macam roughly dia punya performance macam mana. So everything saya dah cerita kepada anda dalam video ni. Ni more to unboxing dan first impression saya. Saya akan buat lebih detail, review yang lebih detail pada video akan datang. Dia punya charging tadi. Yang mana charging dia ke? Ni 120 watt punya charging ni. Betul ke 15 minit boleh full charge ni? Benda ni pun kita akan tengok. Lepas tu dia punya quality video. Sebab tadi kita tak check dia punya quality video. Yang tu pun kita akan tengok. Lepas tu yang paling penting untuk gaming. Sebab ni adalah gaming smartphone. Ada dua perkara. Dia punya feature-feature gaming yang dia offer kepada kita. Macam contoh pop-up magnetic trigger ni. Lepas tu dia punya thermal performance. Thermal performance antara benda yang sangat-sangat penting lah untuk gaming smartphone. So benda-benda tu saya akan cover pada next video. Terima kasih kerana menonton. Berabah. Jumpa lagi.